Cubaan suara 1 2 3. Hello. Topi. Sudah boleh ya? Okey tuan. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan dan selamat tengah hari. Bersama-sama kita pada kali ini adalah Tuan Aiman Ismail, konsultan copywriting di ABS Digital. Tuan Aiman. Ya saya. Tuan banyak kali menyebut perlu kita buat split testing. Split testing. Apabila kita menjalankan iklan FB-Ads. Apa itu split testing? Split testing ni mudah katanya adalah kita nak uji mana satu copywriting kita yang menjadi ataupun yang paling kurang dapat banyak respon lah. Sebab biasanya saya akan cakap tentang kita buat iklan FB-Ads ni dia macam kita nak memancing lah. Kita tak tahu audience kita ni react dengan masalah apa, react dengan point-point apa. Sebab itulah kita akan buat 3 ke 5 copywriting yang berbeza point. Apa maksud buat 3 copywriting tu? Sebagai contoh, kalau kita jual produk kecantikan lah yang paling mudah, kita buat 3 jenis copywriting. Satu copywriting mungkin nak hilangkan bintik hitam, yang kedua mungkin nak pudarkan jeragat, yang ketiga mungkin nak melembapkan kulit yang kering. Jadi 3 produk, 3 copywriting ni kita jalan serentak untuk kita tahu antara 3 copywriting ini mana satu yang akan mendapat engagement yang tinggi ataupun respon yang tinggi daripada target market yang kita sasarkan tu. Apabila kita buat 3 copywriting, sebagai contoh tuan sebut tadi, satu untuk hilangkan jeragat, satu untuk hilangkan bintik hitam, satu untuk lembapkan kulit. Betul. Jadi bermakna kos FB Ads kita naik lah. Okey, biasanya apa yang kami akan buat adalah sebelum kita nak all out ataupun kita nak scale kita punya iklan lebih besar, biasanya kita akan tanya pelanggan berapa total spend. Kalau dia cakap, okey tuan, saya punya budget spending saya sebulan 5,000. Daripada 5,000, biasanya kita hanya ambil 20%. Oh. Jadi maksudnya RM1,000 untuk kita jalankan split test. Oh, katakanlah ya, pelanggan tuan tu syarikat yang mengeluarkan produk kecantikan tu. Betul. Dia ada bajet marketing 5,000. Jadi untuk split testing tu 20% saja. Kita akan ambil 20% lah. 1,000 lah tu. RM1,000. Untuk buat split testing. Ya, betul. Kalau tak buat split testing, dia akan jadi macam machine gun lah. Kita tembak tak tentu je. Kena tak kena lantak lah. Jadi tujuan kita buat split test adalah kita nak optimize setiap sen duit yang kita akan guna untuk kita scale iklan kita. Maksudnya sebelum kita belanja besar, ya, buat kau punya marketing, kena buat split testing dulu. Ya, betul. Kita nak tahu mana satu sudut, mana satu angle, design apa yang dia orang suka, copywriting macam mana yang mereka suka. Baru bila kita dah tahu tu, barulah kita boleh nak, kalau bahasanya, kita nak buat marketing secara besar-besaran. Problem mana yang lebih dapat respon? Betul. Problem bintik hitam ke? Betul. Jeragat ke? Betul. Kulit kering ke? Betul. Oh, jadi split testing yang akan memberi maklumat tu. Ya, betul. Daripada split test tu kita tahu, oh rupanya bagi market produk yang semacam ini, market mungkin mereka nak yang jenis hilangkan jeragat. Rupa-rupanya lebih banyak orang
ada problem jeragat Ya, berbanding dengan bintik hitam. betul. Oh, dan itu, tapi mengapa? Mengapa kita tak gunakan tiga-tiga problem tu dalam satu copywriting saja? Jadi tak payah buat split test. Satu adalah pelanggan tak nampak kita ni betul-betul boleh selesaikan masalah mereka. Sebab kita dah tak ada beza dengan pesaing kita yang jual semua benda dalam copywriting. Tak ada fokus. Bila tak ada fokus, pelanggan pun kita pun tak dapat nak yakinkan pelanggan bahawa kita ni betul-betul layak untuk selesaikan masalah dia. Kita buatlah satu copywriting. Produk kami boleh buang bintik hitam, boleh buang jeragat, boleh lembapkan kulit. Lebih murah, tak payah buat split test. Terus saja kita kita buat kempen besar-besaran. Tak boleh. Dia mungkin lebih murah, tetapi dia mungkin tidak untung. Dia berbalik kepada pesanan mentor saya. Ini nak untung lah tuan. Kalau nak untung susahlah nak jimat. Macam itu. Dia begini tuan. Psikologi dalam menulis copywriting ini, pertama yang kita nak kena pegang adalah mesti personalization. Apa bendanya tu? Kita mesti buat orang rasa iklan ni memang untuk aku. Kalau kita bercerita tentang nak cover tentang topik jeragat, mesti daripada atas sampai bawah kita cerita tentang jeragat. Kami faham apabila ada masalah jeragat ini, dia akan mengurangkan keyakinan diri anda. Orang yang baca pun, betul lah macam aku. Dia akan lebih. Tak adalah tiba-tiba nak masuk tentang cerita, bintik hitam, jerawat. Tapi dia tak ada masalah jerawat, dia cuma ada jeragat. Itu maksud personalization. Betul-betul senang kata copywriting ini, dia ibarat kita nak tulis surat kepada kawan kita. Mestilah kita bercerita tentang diri kawan kita sahaja. Kalau dia ada jeragat, kita cerita jeragat saja. Ya. Tak payahlah kita nak masuk tentang gaut ke. Tak payahlah kita nak masuk tentang kencing manis ke. Tak ada kaitan. Dia rasa, bila masa aku ada jeragat, orang yang baca surat tu. Macam itu. Bila masa aku kencing manis, aku gaut je. Contoh. Jadi bermakna, kerja copywriter tu, dia bukan hanya tulis copy lah. Dia mula-mula, bila dia copyright, senang kata, pertama sekali mungkin kita belum ada datanya lagi. Jadi data apa? Data seperti target market akan cenderung ke arah masalah yang mana satu. Jadi copywriter ni pun dia akan buatlah dia akan buat semua jenis copywriting, point bagi setiap copywriting. Kalau ada 5 point, dia akan buat 5 copywriting. 5 kali kita buat test. 5 kali dia akan buat test. Sebagai contoh, kalau jeragat yang paling banyak respon, copywriter ni lah yang akan inform kepada tim sale, sekarang ni dapatkan data penuh mengenai pembeli-pembeli jeragat ini. Data-datanya adalah seperti, Assalamualaikum puan, telefon, tanya khabar, dah guna produk ke belum? Boleh tak saya tahu apa yang buat puan nak pakai produk kami? Saya beli produk ni sebab saya memang ada masalah jeragat dah 5 tahun dah ni. Ambil sahaja. Kemudian yang kedua, apabila kita tahu apa yang buat dia beli, kemudian kita tanya apa yang buat puan beli produk kami pula. Dari situ, data-data yang dapat tu, dia akan tambah baik. Sebab itulah copywriter ni bukan sekadar menulis. Dia perlu menulis berdasarkan kolektif data daripada pelanggan itu sendiri. Supaya copywriting yang dia dihasilkan itu akan lebih terus sampai kepada pelanggan-pelanggan tu nanti. Data tu siapa yang mengumpulkan data tu? Yang akan mengumpulkan data ni adalah tim customer service. Bukan copywriter. Copywriter ni dia hanya menyusun strategi nak tulis copywriting yang dia buat ni. Copywriting ni mula-mula dia mungkin akan tulis based on data-data yang lepas, yang disembang-sembang dengan kawan. Kenapa orang beli produk ni? Ataupun daripada hasil bacaannya. Kemudian dia pun buatlah berdasarkan previous, bukannya data yang dia dapat. Dia pun jalankan 5 copywriting. 1, 2, 3, 4, 5. Apabila sudah dapat top
3 yang paling banyak orang respon, dia pula yang akan minta tolong customer service tolong dapatkan maklumat-maklumat yang ini sebab saya nak tambah baik lagi copywriting saya. Jadi bermakna customer service tu yang cari data tu. Ya, ini kalau kata dia kerja dalam company. Kalau dia freelance, dia jugalah yang nak kena Dialah telefon. juga kena telefon. Ya. Wah, banyak kerja copywriter ni. Itulah benda-benda belakang tabir yang orang tak nampak. Yang orang nampak, oh tulis-tulis je. Tulis-tulis ayat saja. Selalu mesti orang cakap, alah tulis je lah apa pun. Sedangkan tanggungjawab seorang copywriter ni sangat besar. Dia menyampaikan maklumat. Maklumat yang dia sampaikan tu mesti betul. Mesti tepat. Tak boleh nak menipu, tak boleh nak hype, tak boleh nak memanipulasi, tak boleh nak cong. Jadi bermakna kerja buat split test tu kita tak boleh skip. Kita tak boleh tak buat. Kalau mahu kempen yang lebih optimize, kalau kita nak maksimumkan seberapa banyak untung daripada kempen yang kita kena buat tu, mesti kena split test. Mesti buat split test. Mindsetnya adalah macam pergi memancing lah. Kita nak tangkap ikan tioman, kita nak pakai umpan apa? Kita akan susuk ubah umpannya, nak tengok dia makan tak ni, cara baling ke, tali kena kuat ke, apa ke, kita akan ubah. Jadi ada berapa jenis split test? Split test ni, kita dalam komponen dalam split test itu biasanya kalau macam kami, pertama-tama sekali adalah kami akan split test pada bahagian headline. Oh, headline tu sendiri di split test. Ya, headline. Kalau kata jeragat, pudar jeragat ke apa ke, kita akan buat headline. Kita nak split test headline sebab kita kena tahu waktu orang scroll Facebook tu, matanya akan tertacap dekat sama ada dekat headline ataupun dekat poster tu. Oh, jadi split test kalau ada 5 jenis problem, 5 headline. Itu paling asas lah, 5 headline. Kalau nak lagi ni, setiap satu 5 ni, setiap satu ni buat 3 headline. Untuk jeragat saja test 3 headline. Ya. Bermakna 3 kali kita iklankan. Ya, betul. Ataupun kita buat berfasa. Kalau yang bagi yang macam kekurangan bajet ke apa ke, dia tak boleh buat serentak. Mula-mula sekali dia test dulu antara 5 poin ni mana satu yang lebih banyak respon. Ambil top 3. Selesai fasa 1. Fasa 2, dah bagi setiap 3 poin ni, 1 poin ni buatlah 3 headline. 3 headline, 3 poster. So ada 9. 3 headline, 3 poster, 3 copy. Ya, betul. Berbaloi tuan. Buat kerja teruk pada bahagian split test tu pun dah susah kerjanya. Tapi adakah berbaloi? Sekali dia berbaloi tu, jangka masa panjang dia punya kita boleh tuai tu lebih lama. Apa maksudnya tu? Sebab apabila satu sekali sahaja iklan, kita dah jumpa iklan yang okey, kita dah kadang-kadang pemantauan untuk iklan tu kurang. Maksudnya apa? Mungkin sebelum ni setiap hari kita kena tengok. Sehari tu 3 kali pula kena tengok. Pagi, petang, malam nak tengok iklan mana okey, iklan mana mahal nak kena off. Apabila iklan tu dah okey, mungkin dia hanya perlu 2 hari sekali tengok, 4 hari sekali tengok. Sebab iklan tu dah beri pulangan yang besar. Dan iklan tu kira dah macam betul. Betul buat masa ni. Betul buat masa ini. Sebab market selalu berubah. Betul juga. Kadang-kadang keperluannya berbeza. Jadi apabila kita dah tahu point yang kita nak kena buat, jadi kita dah tahu dah. Kita kena fokus dekat jeragat sebab market kita perlukan jeragat. Jadi kita perlu fikir bagaimana kita nak jaga market jeragat ini. Mungkin sebelum ni kita buat poster dengan gambar. Kali ni kita upgrade. Message yang sama, tapi the content vehicle-nya video pula. Wah.
Lepas tu Susah ni buat kerja marketing. itulah masalah. Benda-benda yang kalau kita cerita pun kena cerita baru orang faham. Kalau tak, orang akan nampak tekan-tekan je. Tekan-tekan saja. Tekan-tekan, tulis-tulis. Tulis-tulis saja. Ayat saja cuma 3 halaman saja. Betul. Takkanlah RM3,000 kan? 3 halaman. Betul. Takkan RM3,000. Sebagai contoh lah, macam Puan, kami buat untuk yang Puan, kita tengok banyak orang minat staff, bahagian staffing. Kita buatlah coaching staff. Lepas tu kita bagi content free tentang staff. Lepas tu kita buat ebook pula, ada video tentang staff apa semua. Tujuannya semua adalah untuk kita retain orang yang staff ni. Tapi tajuknya masih staff. Tapi kita ubah, ada artikel, ada nota kecil, ada video, ada ebook. Bulan Untuk depan pasaran staff. betul. Jadi bermakna dalam kes produk kecantikan, nak jaga Yang jeragat tu. yang jeragat tu, itu ada dia punya kerja-kerja sendiri. Ya. Nanti untuk pasaran jerawat, nanti ada kerja-kerja sendiri. Ada kerja-kerjanya lain pula. Untuk kulit lembap, Ya. nanti ada yang lain lagi. Okey. Wah, ini pening ni tuan. Nak jadi copywriter ni rupa-rupanya dia bukan hanya setakat pandai mengarang ayat. Kita bukan mengarang cerita. Kita nak dia jadi copywriting ni dia scientific very scientific. Kita betul-betul nak kena tahu base, betul-betul data driven. Kalau you tak ada data, okay, you buat hipotesis. Keluarkan 3 ke 5 hipotesis. Kemudian you run split test punya campaign untuk tahu yang mana satu respon. Daripada situ respon, kita contact yang respon tu untuk baru dapatkan maklumat ke apa ke itu ke ini. Jadi bermakna bila masanya split test untuk headline tu dibuat? Bila masa? Untuk headline pula. Split test untuk headline pula. Tu bila dibuat? Selepas dapat data? Yes, betul. Selepas dapat data, kita boleh buat split test headline lah. Headline. Jadi bermakna ada banyak split test yang perlu dibuat Betul. Wah. Jadi bagi tuan-tuan yang nak buat produk, kalau boleh tuan-tuan boleh start buat split test tu sekarang. Sebelum produk keluar? Sebelum produk keluar, supaya kita barulah Habis gambar produk belum ada? Produk belum keluar, bermakna gambar produk belum ada? Ini maksud saya, kita buat split test on, kita nak tengok market react kepada masalah yang macam mana. Ataupun minta pihak design keluarkan mockup. Kita buat copywriting semudah sekiranya kami keluarkan produk anti jeragat. Ya. Siapa yang memerlukannya? Dengan kos sekian-sekian, siapa sini yang memerlukan? Buat itu dulu. Ataupun kita buat undian. Kami akan keluarkan produk ini yang akan memfokuskan kepada satu masalah. Apa masalah yang patut kami selesaikan? A, B, C. Minta orang undi. Itu semua untuk mendapatkan data produk yang macam mana yang nampaknya lebih banyak responnya. Bila kita dah buat lebih awal, bila produk dah siap, kerjanya akan lebih mudah. Sebab pengumpulan data dilakukan lebih awal. Kalau tidak, kalau kita tak buat survey, memang kita akan pening. Mungkin pihak kilang dia akan suggest, okey Puan, buat produk dengan kami ni. Sebab ada satu kita punya klien buat ni dah jadi jutawan dah sekarang ni. Mungkin Puan boleh try macam ni. Kita dengar cakap Juru jual pula. Bukan data yang sebenar. Ya, betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nampaknya isu kerja-kerja menjalankan split testing ini sangat signifikan. Sangat signifikan dalam kejayaan kita memasarkan produk kita. Betul. Boleh menjadi faktor besar dalam kejayaan iklan. Kita dan Tuan Aiman menasihati tadi supaya kita buat split test dulu sebelum mengeluarkan produknya. Bagi tuan-tuan yang nak yang merancang untuk buat keluar produk.
Bagi yang dah buat tiba dah terkeluar buat produk, Kalau dah terkeluar produk macam mana tuan? sign up untuk free consultation dengan ABS Digital. Okey. Itu pun Nanti konsultan akan cerita lebih banyak. Yes. Tengok situasi produk itu dan cari jalan. Ya, betul. Kalau tidak nanti produk kita jadi penyendal pintu tuan. Penyendal pintu, macam-macam lah. Jadi penahan katil lah. Yalah. Macam-macam lah. Jadi baiklah. Terima kasih tuan. Okey, sama-sama. Wan. Mudah-mudahan kepada tuan-tuan sekalian sesi ini sudah memberi gambaran peri pentingnya kita melakukan split testing. Ya. Sekian, terima kasih. Okey.